Ramai yang mengenali ambuyat sebagai makanan tradisional, namun tidak semua mengetahui perjalanan di sebalik penghasilannya. Daripada tepung sagu, ambuyat disediakan dan dihidangkan bersama pelbagai lauk sebagai sebahagian daripada makanan masyarakat tempatan. Namun, sebelum menjadi sagu, semuanya bermula daripada satu sumber utama, iaitu pokok rumbia. Beaufort merupakan salah satu daerah pedalaman di Sabah yang masih bergantung rapat kepada aktiviti ekonomi masyarakat tempatan. Di Pasar Am Beaufort dan Tamu Mingguan Beaufort, penduduk menjual pelbagai hasil tempatan seperti ikan, sayur, makanan, buah-buahan, dan barangan harian. Harga jatuh, harga jatuh, harga jatuh sekarang. Harga jatuh, harga jatuh. Harga jatuh sekarang, harga jatuh. 2 kilo 10, 2 kilo 10, 2 kilo 10. Melalui pasar dan tamu seperti ini, masyarakat bukan sahaja mendapatkan keperluan harian, tetapi juga mencari rezeki melalui hasil tempatan. Di tempat seperti ini juga, sagu untuk menyediakan ambuyat masih boleh didapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia binti Jamri. Saya adalah pesara. Sebelum ini saya bertugas sebagai juru rawat lah. Di sini di Beaufort dipanggil ambuyat. Dari kecil lagi sudah pandai makan. Kalau dikira sumber kedua selepas makan nasi, makan sagu. Ringkas saja lah ini sagu. Boleh dibawa ke mana-mana. Untuk memasaknya pun mudah. Di sini biasa di Borneo tidak asing lagi lah dengan ini ambuyat. Pupuk sagu ini makin berkurangan, jadi pihak-pihak yang bertanggung jawab macam mana perlunya cara penambahbaikan untuk menghilangkan pupuk sagu ini daripada pupus lah. Pupuk sagu ini membesar terlalu lama tempoh masa, jadi sebaiknya ada penyelidikan yang memendekkan masa untuk menghasilkan sagunya. Harapan saya sebagai warga emas dan warga lama kepada generasi muda, perlulah mengenal makanan tradisi ini dan mengekalkan sehingga masa-masa akan datang. Untuk generasi muda yang belum pernah makan ini, kena belajarlah dan mereka tidak lupakan makanan tradisional nenek-nenek moyang mereka lah, supaya makanan ini tidak pupus. Seterusnya, dokumentari ini menelusuri perjalanan ke kawasan hutan paya gambut di Kuala Balik, Beaufort. Laluan ini bukan sekadar jalan menuju ke lokasi penggambaran, tetapi laluan yang ditempuhi oleh pekerja hampir setiap hari untuk mencari rezeki. Di sebalik sagu yang digunakan untuk menyediakan ambuyat, ada tenaga manusia yang membanting tulang, berhujan dan berpanas bagi mendapatkan sumber rumbia dari kawasan hutan. Dari sinilah perjalanan rumbia bermula sebelum ia dibawa keluar untuk diproses menjadi sagu. Hutan paya gambut ialah kawasan tanah lembap yang mempunyai lapisan tanah berair dan lembut. Berbeza dengan tanah biasa, permukaannya tidak sentiasa padat. Ada bahagian yang kering, ada bahagian yang becek dan ada juga kawasan yang mudah tenggelam apabila dipijak. Sebelum batang rumbia dibawa keluar, pelepah yang menghalang laluan perlu dipotong terlebih dahulu. Pelepah ini bukan sahaja dialihkan untuk membuka jalan, tetapi turut digunakan sebagai tempat berpijak di atas tanah gambut yang lembut. Selepas laluan disediakan, batang rumbia yang dipilih akan ditebang. Batang rumbia yang besar tidak boleh terus dibawa keluar dalam keadaan asal. Oleh itu, ia perlu dipotong kepada beberapa bahagian yang lebih kecil. Dengan saiz yang lebih kecil, batang rumbia lebih mudah dikendalikan sebelum dibawa keluar dari kawasan hutan. Untuk membawa keluar batang rumbia, pekerja menggunakan peralatan buatan sendiri yang dipasang pada batang tersebut. Dengan bantuan tali,
batang rumbia dapat ditarik sedikit demi sedikit supaya ia boleh bergolek di atas laluan yang telah dibuka. Kaedah ini memudahkan batang rumbia yang berat dibawa keluar dari kawasan hutan sebelum dimuatkan ke dalam lori untuk dibawa ke kilang pemrosesan sagu. Selepas melihat bagaimana rumbia diperoleh dari kawasan hutan, perjalanan diteruskan ke Pusat Informasi Rumbia ataupun dikenali sebagai RIC yang terletak di Kuala Penyu. Saya Azlin Salim, berasal daripada Ranau. Di sini bertugas sebagai penyelia di Pusat Informasi Rumbia inilah. Pusat Informasi Rumbia ini di bawah Jembatan Perhutanan Sabah, di bawah Jembatan Perhutanan Bopot Kuala Penyu. Jadi RIC ini dia memang bawa kerajaan lah. Ya, di bawah kerajaan. Boleh Encik jelaskan nggak macam fungsi ataupun tujuan RIC inilah? Antara tujuan dia adalah untuk memelihara pokok rumbia ini daripada pupus lah, dan juga untuk tujuan penyelidikan dan pendidikan dan pelihara sagu lah. Sagu ini adalah salah satu makanan tradisional di kawasan Kuala Penyu Bopot lah. Jadi peranan penting sebagai satu sumber ekonomi juga lah. Kalau pokok rumbia ini semakin lama semakin pupus bene, disebabkan oleh pertanian lah. Dia ganti dari pokok rumbia ke teman-teman lain lah macam yang lebih komersial tuh, macam sawit, getah. Jadi semakin lama rumbia ini semakin kurang lah. Makin lama dorang ganti pokok bah tanaman. Biasa di rumbia dorang tabang ganti sawit gitu. Jadi nilai dia sawit lebih tinggi bah. Jadi sumber yang pengeluar ambuyat nih, pengeluar sagu nih dia memang ambil yang liar kah atau macam mana? Biasanya yang liar. Yang liar lah. Ya, tumbuh sendiri. Memang belum ada yang tanaman sistematik lah. Setekat ini belum ada. Belum ada lagi lah. Ya. Kenapa tuh rasanya dia belum ada lagi? Mungkin tidak, pasaran dia tidak terlampau besar bah. Pembeli pun terlampau kurang di area-area sini kan, Pantai Barat. Sini. Untuk mengekalkan ini tidak pastilah untuk akan datang, tapi setakat ini rumbia masih ada lagi lah. Tapi kalau masih banyak lagi tumbuh liar. Untuk masa akan datang tidak pastilah. Dia ada apa-apa usaha kah dari RIC kan untuk pelihara ataupun bagi kesadaran lah sama masyarakat pasal pokok rumbia? Ada. Di sini RIC ini memang ditanam nih kawasan sini nih. Penanaman, jembatan perhutanan tanam untuk kasih kekal rumbia lah. Dan ada juga kawasan di hutan simpan di Suluk sana. Akan datang akan ada penanaman semula lah. Terasa kenapa penting untuk macam orang-orang muda kan untuk dia paham pasal kepentingan rumbia nih sama warisan makanan macam ambuyat? Memang sangat penting sebab sebenarnya pokok rumbia ini banyak dia punya kegunaan bah. Dari segi kerap tangan boleh jual, ekonomi sagu boleh jual, jadi boleh dapat meningkatkan pendapatan. Jika ada macam ada apa-apa harapan nggak untuk masa depan pasal rumbia sama sagu ini kan? Untuk orang kampung, harap-haraplah ada orang kampung yang boleh menanam pokok rumbia buat mengekalkan warisan rumbia ini, sebab dia salah satu makanan tradisional di kawasan-kawasan sini kan. Jadi tanam dan pelihara lah rumbia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Puan Romaya binti Udal selaku pengusaha Sagu Sadap Enterprise. Berapa lama sudah buat sagu? Kalau ikut dalam kiraan saya lebih 20 lebih tahun sudah. 20 lebih tahun. Iya. Seterusnya, kita akan melihat proses penghasilan sagu daripada batang rumbia. Beginilah cara-cara kita orang kampung mengupas batang rumbia untuk menjadikan produk sagu. Bismillah. Proses ini dimulakan dengan mengupas kulit luar batang rumbia. Kulit ini perlu dibuang terlebih dahulu sebelum isi rumbia boleh dipotong dan dimasukkan ke dalam mesin. Selepas dikupas, batang rumbia perlu dipotong dan dibelah menjadi lebih kecil terlebih dahulu. Saiz yang lebih kecil memudahkan isi rumbia dimasukkan ke dalam mesin untuk diparut.
Isi rumbia yang telah dipotong kemudian diparut menggunakan mesin. Proses ini menghasilkan serat yang halus yang akan melalui peringkat penapisan untuk mendapatkan kanji sagu. Selepas diparut, hasil rumbia akan dimasukkan ke dalam penapis yang pertama. Untuk memisahkan dari ampas untuk mendapatkan isi sagu. Penapisan pertama dilakukan bagi memastikan kanji sagu dapat dipisahkan daripada hampas rumbia. Melalui proses ini, bahagian yang diperlukan akan mengalir bersama air, manakala hampas kasar akan tertinggal di penapis. Mamute. Itu putih demi sagu. Selepas penapisan pertama, air yang mengandungi kanji sagu dialirkan ke penapis yang kedua. Penapis yang lebih halus digunakan untuk menghasilkan sisa yang lebih kecil sebelum melalui proses mendapan dan pengeringan. Cembaran tuh memang banyak lah. Sebabnya cembarannya banyak kalau di kilang tuh itulah. Cembarannya sangat pandai putih. Warna ada masih coklat aja gitu. Selepas melalui proses mendapan dan pengeringan, sagu yang telah menjadi lebih padat akan dikeluarkan daripada guni. Karingkan dulu di sana, baru kasih karing dulu dalam 2 hari gitu, baru isinya pisar lah. Jadi pisar kasih halus ya sih. Proses ini membantu memecahkan ketulan sagu supaya teksturnya lebih sekata dan lebih mudah untuk dibungkus. Selepas diliraikan, sagu dibawa ke bahagian pembungkusan. Dari sini, sagu yang telah siap diproses akan disediakan untuk ditimbang dan dibungkus mengikut berat yang ditetapkan. Selepas ditimbang, bungkusan sagu dimasukkan ke dalam acuan untuk dipadatkan. Proses ini menjadikan bentuk bungkusan lebih kemas dan mudah disusun sebelum diikat menggunakan getah. Bungkusan sagu yang telah siap kemudian disusun ke dalam plastik yang lebih besar sebelum dihantar kepada pemborong atau pelanggan. Ini kan macam ini memang minggu-minggu lah orang ambil. Kalau Labuan seminggu 3 kali. Dia datang ambil sagu. Oh, jadi kira-kira satu pokok tuh boleh berapa karung? Kalau ikut yang bersagu tuh 4 karung, 5 karung, 3 karung. Paling bawah lah yang dari sagu tuh 2 karung aja. Sebabnya pokoknya tidak mau dilupuskan. Itulah kami buat penanaman baru. Mana-mana tanah kosong kami pelawakan supaya ditanam baru. Itu sebabnya. Sayang kan tanah-tanah gambut yang kosong tuh tidak ditanam. Bagus kita tanamkan rumbia nih. Kalau dulu memang pokok rumbia memang banyak rapat. Jadi dapat macam peruntukan nggak ataupun apa-apa dari kajian? Saya nih tiada dapat tentukan dari mana-mana. Cuma saya ada ikut pinjaman IAIN sama maju sama takun. Itulah dari punca saya buka kilang. Sampai sekarang lah saya masih aktif lagi. Kalau macam kurang nih kami putus hati juga kalau kekurangan bakalan rumbia nih. Sebab itu satu sumber kan. Tapi alhamdulillah lah habis sebala jalan Klepanyo itu kan masih banyak lagi pokok-pokok rumbia di sana. Tapi boleh juga kami mengambil di sana. Membalik lah. Ini makanan ini kan susah kita mau lupa. Di mana-mana kita pergi kan memang terasa tuh mau makan lumpia tuh kan selera mau makan lumpia. Itu sebabnya susah kita mau lupa makanan nih.